Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Begitu juga saudara Zamari LC, selamat malam. Alif Ya Mim, buaya. ayam buaya, saudara Alif Ya Mim. Saudara Mazli Syamsuddin, daripada Hutan Melentang Perak, ya, saudara Mazli. Saudara Syarul Azam, apa khabar saudara? Selamat malam. Nafi Isbat daripada Setiawan. Nafi Isbat daripada Setiawan Perak, tempat teman Tuyuk. Sulaiman Leman Sabarudin Din. Saudara Wan Ismail, Wan Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Fu Wui, hai. Saudara Syah Ibrahim, Acik, saudara Adinda Anggrik Rinba, Nizam Ijam, Oping Temu, Waalaikumsalam. Muhammad Azmi, Muhammad Ali, terima kasih. Beliau mengingatkan teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe. Saya juga mohon anda, lain tak ada, ya. Like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, begitu juga di Instagram. Sebabnya, jika sesuatu berlaku pada Facebook, anda boleh pindah ke Instagram supaya pencerahan ini berjalan lancar. Ya, saudara Muhammad Amin Jack, Alis Adam Khalil, alias Adam Khalil, saudara Muhammad Zulkifli, Puan Siti Zubaidah, Tailong, apa khabar saudara Tailong? Man JB bawa ada gambar baru. Jaka Linglung daripada Pulau Pinang. Tuan Ehsan Sayuti, terima kasih. Saudara Muhammad Zikram. Man, siapa tu Man? Anton Jebat Pembela, Puan Nur Maria, Rubidin, apa khabar Abi? Semoga sihat walafiat. Abang Tony, Rosli Yunus, Abdul Hamid, Abdul Hamid, saudara Cik Muda. Ini teman kita di Instagram. Terima kasih. Yang saya pinta daripada anda, ya, Puan Hasnah, ada like, share dan subscribe di Facebook ataupun di Instagram, ya, saudara Rusli Yunus, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Lin, Jonor, Jebat Pembela, Ishak Makzin, Kamarudin Aziz. Terima kasih, saudara Wanlah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun satu persatu, saya mohon maaf. Lebih-lebih lagi pada Pandita, nak join, saya boleh join, tapi nak masuk bersama saya tak minta maaf, saya tak tahu. Aduhai. Bilalah saya boleh dapat tahu menguasai supaya teman-teman boleh live sekali dengan saya. Saya berusaha tapi tak dapat, saudara. Ramai kawan-kawan nak live. Juga teman-teman saya yang buat live juga, mereka nak live dengan saya tak reti. Melainkan saya undang mereka hadir bersama-sama dengan saya. Baik, saudara. Saya harus memberi pencerahan supaya banyak perkara malam ini nak bercakap. Apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku hari ini, keadaan negara kita. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 25 Jun. Dah 25, tinggal beberapa hari je lagi. Selepas itu, 10 hari kemudian, kita akan hari raya. Jadi tinggal lebih 15 hari lagi lah, saudara, nak hari raya Aidil Adha. Dari laporan, hari ini hari yang ke-827. COVID-19 masih lagi menggila nampak gayanya. Sebab dari laporan saudara Rio, angkanya masih angka 2,000 ke atas. Kerana kemarin 2,796. Semalam ada susut, tapi sedikit, iaitu 2,512. Menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,552,359 orang. Dan saya lihat terdapat 8 negeri ada peningkatan dan susut di 8 negeri. Saya juga melihat susut di negeri Selangor daripada 930 kepada 732. Okeylah juga lega. Tetapi nampaknya di wilayah persekutuan, saya tiba-tiba mencanak-canak naiknya. Daripada 515 dan naik 843. Semalam 796. Mengatasi jumlah di Selangor. Ini agak membimbangkan. Jadi warga yang tinggal di wilayah persekutuan, Kuala Lumpur khususnya, jagalah kesihatan anda. Saudara, di Pulau Pinang nampak gayanya ada peningkatan. Ada susut daripada 176, tetapi di Sabah
Teman, warga di Sabah hati-hati sebab tiba-tiba sekarang ni nampak gayanya Sabah sudah meningkat pada angka lebih daripada 100. Dah 3 hari dah. 125, kemudian naik 137 dan semalam naik kepada 170. Itu di Sabah, saudara. Di Pulau Pinang walaupun susut, tapi masih lagi angkanya 176. Tak ceroy. Kita mahu kalau boleh di bawah 100. Begitu juga di Perak. Negeri Perak masih lagi ada peningkatan. Daripada jumlahnya 123 meningkat kepada 135. Yop, jaga diri baik-baik, Yop. Perak ni turun naik. Begitu juga di Negeri Sembilan. Tapi Negeri Sembilan ada susut. Susut sedikit. Tapi daripada 156 kepada 149. Lain-lain negeri, Alhamdulillah. Nampak gayanya masih lagi bertahan di bawah paras 100. Sama-samalah kita berdoa agar virus corona ini segeralah diusaikan. Saya risau tengok sebab angkanya masih lagi 2,000. Belum lagi ada susut ke bawah daripada 1,000 ke bawah ataupun ratusan. Kita mendoakan. Tapi sebab mungkin hujan, sejuk, maka virus corona ini masih lagi terus mengganas, saudara. Itulah laporan yang seketika sedikit yang dapat saya laporkan. Terima kasih Saudara Rio, Saudara Jamil Idris kerana menghantar kiriman penjelasan, pencerahan berhubung dengan COVID-19. Baik, saudara, kita masuk seketika. Mohon maaf, minta izin untuk pencerahan e-commerce. Sebab kita harus berniaga, ya, Saudara Puan Rosani, Saudara Mat Saleh, Saudara Hazrul, Kekanda, Zainal. Kita kalau boleh berniaga lah, saudara. Itu aja yang ada sekarang ni. Dan jika anda punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dengan Al-Azhar, dia masih terus kekal berniaga. Aroman Stangi Bakur. Dan juga wangi-wangian dari Timur Tengah, parfumnya. Dan termasuk juga gula O. Ini untuk kesihatan. Bagus juga, saudara. Kalau gula dah tengah mahal ni, elok ambil gula O. Letak setitik, 2 titik saja pun dah cukup manis. Dan gula O ni tidak mempunyai kalori. Elok untuk kesihatan. Kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, hubungilah juga Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah masih lagi sibuk dengan dendeng manis. Siti Farehah. Harga kekal harga lama katanya. Walaupun barang meningkat, harga daging meningkat, dia berusaha untuk mengekalkan harga yang lama. Untung sikit pun tak apalah. Kalau yang teman-teman di Lembah Kelang ingin mendapatkan buah-buahan, hubungi Saudara Syauki di talian 012-357-5703. Harganya di bawah pasaran, grade AAA, dan buah-buah tersebut untuk di sekitar Lembah Kelang boleh dihantar terus rumah anda. Dan akhir sekali tentulah makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Saudara, rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Itulah, saudara, sedikit waktu saya ambil untuk pencerahan e-commerce. Baik, saudara. Sebelum kita mulakan apa-apa, kita ikuti juga penjelasan tentang naluri kehidupan. Ini baik untuk jaluran kehidupan kita sebagai guidance ataupun sebagai laluan kehidupan ini perlu kita laksanakan sebaik mungkin. Kerana daripada Syuhaib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amat sungguh mengagumkan urusan orang-orang mukmin kerana semua urusannya baik baginya. Yang demikian itu tidaklah dimiliki seorang pun kecuali hanya orang yang beriman. Orang yang beriman, urusannya baik-baik belaka. Jika dia mendapat kebaikan, ia bersyukur. Jika ia mendapat keburukan ataupun ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itulah merupakan kebaikan baginya. Ini hadis riwayat baginda Rasulullah SAW. Hadis sahih, saudara, hadis riwayat Muslim. Jadi pengajarannya, saudara, bahawa mukmin yang dikagumi ialah yang sentiasa redha setiap apa yang berlaku ke atas dirinya. Kerana sebagai seorang mukmin yang dikagumi, dia sentiasa bersyukur atas setiap kebaikan ataupun nikmat yang diperolehi. Syukur itu diperlihatkan kepada 5 perkara. Pertama, dia tunduk dan merendah kepada Allah SWT atas zat yang disyukuri. Kedua, kecintaannya
yang kekal kepada Allah SWT. Ketiga, mengakui bahawa nikmat itu adalah pemberian Allah, bukan orang lain yang bagi. Keempat, memuji Allah dengan lisan dan perbuatan atas setiap limpahan tersebut. Dan yang kelima, tidak memanfaatkannya dalam perkara-perkara yang dibenci. Dia dapat nikmat Allah, dia tidak gunakan untuk jalan-jalan kemaksiatan. Saudara, itulah mukmin yang dikagumi. Apabila mendapat keburukan pula atau musibah, dia bersabar dan redha. Kerana Ibnu Qayyim menyatakan, sabar merupakan setengah dari keimanan dan setengahnya adalah syukur. Untuk itu, saudara, bersyukurlah kita menjadi mukmin yang dikagumi. Bukan hanya oleh Allah SWT, oleh baginda Rasulullah dan sesama umat. Ingat, saudara, negara kita pasti rahmah jika ummahnya sejahtera. Dan kita masuk segmen stiker, iaitu Mutiara Kata, kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Kata Cikgu Ibil, jika pakaian yang kita gunakan kotor, pasti akan kita bersihkan. Dan jadilah hamba yang selalu meminta keampunan ilahi setiap kali kita menyedari diri kita kotor dengan dosa-dosa dan noda-noda. Ya, saudara? Itulah maksud kata-kata mutiara tadi. Pakaian kita kalau kotor, kita bersihkan. Dan bila kita sedar kita ada melakukan kesilapan, melakukan dosa, segeralah kita bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah SWT yang berhak memberi keampunan untuk umatnya. Terima kasih Cikgu Ibil yang sentiasa menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Bagi saya, kata-kata tersebut menjadi penggalak dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita sentiasa bersyukur atas apa yang kita alami. Ya, saudara Bob Rizal, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Irwan Haris, Puan Kalsum, Osman Abdullah dan Azli, teman kita di Instagram. Begitu juga saudara Muhammad Johari, Waalaikumsalam, Durani Osman, Jo Haji Muhammad. Saudara, kita berdoalah supaya pemimpin kita tidak berbelanja tanpa had. Kerana jika pemimpin negara tanpa had, maka negara akan muflis. Terima kasih saudara SL Service. SL Service Absorber, dia kata share banyak-banyak malam ni. Ya saudara, saya minta lain tak ada daripada anda adalah share, subscribe dan like. Begitu juga di Instagram. Bila saya tengok naik saja tu menjadi semangat kepada saya. Baik saudara. Bicara pada malam ini tertumpu kepada rumah siap, pahat berbunyi. Ini masalahnya pula orang kita ni begitulah. Sehingga adanya perumpamaan rumah siap, pahat berbunyi. Sebelum saya memberi penjelasan apa yang saya maksudkan dengan rumah siap, pahat berbunyi, kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara. Pak Nazir dia tak berapa sihat. Tapi dia mengirimkan kenyataan kepada saya. Dia kata, ambil lah daripada buku, ada beratus-ratus pantunnya. Dia kata, kongsilah dengan teman-teman. Kata Pak Nazir, dapat kurnia kehormatan mulia, sampai hasrat, bintangnya syarat. Muflis di dunia, boleh berkira. Muflis di akhirat, balasannya berat. Jadi Pak Nazir mengingatkan kita, kalau di dunia ini kita muflis, kita masih lagi boleh berkira. Kita boleh berusaha untuk membayar dan sebagainya. Tapi kalau kita muflis di akhirat, berat saudara balasannya. Katanya lagi, seri muka, kuih koci, koci berinti, makan di perahu. Masam di muka, menunjuk benci. Masam di hati, tak siapa tahu. Itulah kadang-kadang kita bila berjumpa dengan orang, kita tengok kalau muka dia masam, mungkin tak suka pada kita. Tapi dalam hati dia kita tak tahu. Sebab itu saya mengharapkan pimpinan ingat, rakyat melihat anda setiap waktu, saudara. Saya juga harus memberi peringatan kepada anda semua. Bagi mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, semua itulah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan ataupun komen-komen yang anda hantar. Kerana saya tak berkemampuan untuk memantau kesemua komen-komen anda. Ingat saudara, pencerahan politik ini bermatlamatkan sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa memperoleh informasi dari masa ke semasa. Tidak ada matlamat lain. Tiada siapa membayar, tiada siapa yang dapat bayaran. Cuma yang saya harapkan, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja bagi saya, saudara. Dan setiap kali bila saya memberi pencerahan,
Paksinya ialah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Sebab saya tahu live saya ini juga disantuni oleh teman-teman daripada pelbagai parti. Ada daripada parti UMNO, ada daripada parti Keadilan, ada daripada PAS, ada daripada parti PBB, PBM dan sebagainya, saudara. Jadi kita masing-masing ada masing-masing punya pegangan. Tetapi kalau tak bersetuju, jangan marah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau rasa ada kurang senang, boleh hantar kiriman untuk kita berhujah. Tetapi gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Saudara MF Hairi, Zamri Ibrahim, Muhammad Azmi, saudara Abu Bakar Ridwan. Di Instagram, saudara Azmi Nordin, salam sejahtera. Ju Haji Muhammad, permintaan asal servis lain tak ada. Like, share dan subscribe, saudara. Dan saya harus melaporkan juga, cuaca dah masuk hari ketiga dah ni. Masih lagi mendung. Saya tak tahu apakah alam mau menceritakan sesuatu, saya tak tahu. Segala-galanya suram, muram, suram temaram, saya dah. Bagi kejap-kejap nak kata hujan, tak hujan. Tapi hawanya dingin. Dan bagi teman-teman yang berusia lebih 60 tahun, berhati-hati. Sebab ramai kawan-kawan kita yang dah mula dijangkiti demam, sesama dan sebagainya. Saudara Paipon, Bob Rizal, apa khabar? Terima kasih, Bob. Baik, saudara. Dalam keadaan suasana begini, suasana sejuk ini, berhati-hati. Macam saya katakan, virus corona sering menyerang. Saya mendapat laporan, saya membaca laporan daripada Colombo, daripada akhbar antarabangsa. Colombo di Sri Lanka. Ya, selepas beberapa bulan, negara tersebut dilanda krisis kekurangan makanan, sumber bahan api dan elektrik. Maka Perdana Menteri yang baru, iaitu Ranil Wickremesinghe, mengaku bahawa ekonomi negaranya syarat dengan hutang sudah jatuh ke tahap paling teruk. Ini perlu kita ambil sebagai tauladan. Pimpinan harus menjadikan ini sebagai tauladan. Lihat bagaimana kalau Sri Lanka boleh jatuh terduduk begitu, hari ini ekonominya bertambah teruk. Kerana menurutnya dalam sidang parlimen dia kata negara Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius. Dan beliau memberi amaran kemungkinan ekonomi negara tersebut akan jatuh terperosok lebih jauh lagi. Kalau dah jatuh tu nak bangkit bukan senang, saudara. Kemudian The Guardian pula melaporkan Sri Lanka yang terletak di antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Dan ia merupakan negara dulu yang sering dikunjungi oleh pelancong. Kini menanggung beban hutang yang tinggi. Ia mengalami kehilangan hasil pelancongan, kesan daripada wabak COVID-19 serta lonjakan kos bagi komoditi. Jadi akhirnya Sri Lanka bakal menjadi sebuah negara muflis yang hampir tiada sumber keuangan untuk mengimport petrol, susu, gas untuk masak. Malahan nak import tisu tandas pun tak dapat, apatah lagi makanan ruji berdepan dengan catuan. Kita harus bersimpati dengan warga di Sri Lanka. Kerana kenyataan Wickremesinghe selaku Perdana Menteri, dia bertujuan bukanlah untuk menekan siapa tapi untuk menjelaskan kepada pengkritik kerajaan dan pengubal undang-undang, kononnya beliau telah mewarisi tugas sukar yang tidak boleh diselesaikan. Jadi pakar ekonomi di Pusat Pembangunan Global Washington, Anit Mukherjee berkata Perdana Menteri menetapkan jangkaan yang sangat rendah. Saya berharap jangan ini berlaku negara kita. Dalam keadaan sekarang ni susahnya hidup. Kerana dia Perbadanan Silon Petroleum punya tunggakan hutang berjumlah $700 juta Amerika. Amat sukar untuk mereka mendapat lagi bekalan, bahan api, gas untuk masak dan sebagainya. Apa nak jadi? Saya mengharapkan sama-sama kita berdoa jangan negara kita terjebak bagaimana apa yang berlaku di Sri Lanka. Kerana Sri Lanka menghadapi kekurangan reserve pertukaran asing. Macam saya katakan, kita masih ada lagi reserve. Tapi semula-mula berkurangan. Tapi Sri Lanka dia dah mengalami reserve pertukaran yang paling teruk. Kerajaannya tidak dapat membiayai import. Paling penting makanan, bahan api dan ubat-ubatan. Negara tersebut mempunyai 22 juta penduduk. Negara kita mempunyai 32 juta penduduk, saudara.
Semoga pimpinan harus mencari upaya. Sebagaimana saya katakan, masalah global, ekonomi krisis global ini bukan hanya berlaku di negara kita, ia berlaku di seluruh dunia. Malahan di Perancis pula, saya mendapat laporan bahawa pekerja kereta api Perancis akan melakukan mogok umum bermula pada 6 Julai. Dulu yang kita selalu dengar, mogok di England, tapi Perancis pun dah juga mula mogok. Kerana menurut siaran akhbar, Persekutuan Pekerja-Pekerja Kereta Api, SUD Rail dan Konfederasi Buruh Demokratik Perancis, La Figaro berkata, ketiga-tiga kesatuan telah mengumumkan pada 16 Jun dulu permintaan untuk perbincangan segera mengenai bagaimana untuk menangani kesan inflasi yang semakin meningkat dan penurunan kuasa membeli. Jadi, mereka tidak senang hati apabila kerajaan, pimpinan di Perancis tidak mahu melayan tuntutan mereka. Akhirnya, Perancis, Perancis kita kenal lah saudara, di Paris dan sebagainya, dulu hebat. Sekarang ni mula menghadapi suasana yang cukup menekan. Dan akhirnya pekerja-pekerjanya mula nak mogok. Dulu England. Lalu saya katakan antara di England tu, di London khususnya, 3W yang tak boleh dipercayai. Pertama iaitu weather. Itu cuacanya. Kalau duduk di satu tempat lain lagi katanya elok tapi sekejap lagi hujan. Itu weather. Weather cannot be trusted in London. Naik kereta api bawah tanah, mungkin anda naik di Edgeway, turun dekat Edgeway Road ataupun di Finsbury Park, maka tiba-tiba hujan. Itu England. Yang kedua, cannot be trusted, woman, W. Hari ini I love you, besok selamat tinggal. Dan ketiga adalah workers. Kejap-kejap mogok. Itu dulu. Sekarang ni nampak agaknya belah menjangkit di Perancis, saudara. Saya haraplah supaya janganlah sampai keadaan itu tersebar pada negara kita. Sebab saya runsing bila mendengar pimpinan parti DAP nak mengadakan unjuk rasa sejuta manusia, nak bergerak dan sebagainya. Jangan. Bukan itu caranya. Kita cuma mengharapkan agar pimpinan memikirkan secara serius bagaimana untuk menangani masalah rakyat, saudara. Sebab itu, Majlis Tinggi malam tadi mengingatkan agar yang membawa Perdana Menteri Ismail Sabri tidak sewenang-wenangnya menghapuskan subsidi. Kerana melalui mesyuarat Majlis Tinggi malam tadi yang dipengusikan oleh Presidennya, Datuk Seri Zahid Hamidi, mengingatkan kerajaan, pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri, agar tidak sewenang-wenangnya menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat. Apa yang kita dah beri pada rakyat, jangan ditarik. Kerana ini tentulah akan menyulitkan. Subsidi bersasar yang direncanakan kerajaan seharusnya, kata Datuk Zahid, benar-benar memanfaatkan kelompok rakyat terbanyak yang susah dan derita akibat kenaikan kos sara hidup yang tinggi. Ini termasuklah apabila tidak sewenang-wenangnya berita penarikan balik subsidi yang diberikan hanya kerana kelemahan aspek penguatkuasaan. Bukan salah rakyat, bukan salah pasaran, tapi tidak ada penguatkuasaan. Kerana kementerian-kementerian yang ada tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang saya katakan setiap malam. Iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna perlu mempergunakan segala anggotanya untuk mengekang sikap-sikap kartel-kartel, manusia-manusia keparat yang menangguk kekayaan di atas penderitaan rakyat. Jadi, Datuk Ismail Sabri sebagai Naib Presiden UMNO harus tega dan harus mematuhi apa yang diputuskan oleh Majlis Tinggi. Kerana dalam keadaan sekarang ni kita melihat hanya pimpinan kerajaan saja yang dapat membantu rakyat. Jangan dibiarkan rakyat itu menderita, saudara. Dalam pada itu semalam saya melihat satu kiriman. Ini berhubung dengan peningkatan gaji, ketua eksekutif dan lembaga pengarah FGV, iaitu Tan Sri Syaril Samad. Beliau merupakan bekas pengerusi Felda sebelum Kerajaan Barisan Nasional kalah. Bila Kerajaan Barisan Nasional kalah, maka jawatan beliau ditamatkan oleh pimpinan waktu itu. Dan kata Tan Sri Syaril, dia kata saya ditanya pendapat saya mengenai kenaikan allowance pengerusi FGV sebanyak RM10,000 sebulan ataupun RM120,000 setahun.
daripada 360,000 kepada 480,000 setahun. Dia kata, saya bukan pakar imbuhan dunia korporat. Jadi susah untuk menyatakan sama ada wajar atau tidak. Dulu pun katanya, saya pegang jawatan pengurusi Felda. Dan untuk menjaga tadbir urus, jawatan pengurusi FGV dipegang oleh orang lain. Kerajaan telah memutuskan supaya FGV dijadikan sebuah syarikat sendirian dan tidak lagi sebagai sebuah syarikat tersenarai di Bursa Kuala Lumpur. Kerana untuk melakukannya, Felda perlu memiliki sekurang-kurangnya 90% saham-saham FGV. Setakat ini, Felda sudah menghampiri matlamat itu, tapi belum lagi dinyah senaraikan FGV ini daripada bursa saham. Semalam saya katakan, apabila Idris Yusof kata, menurut laporan kewangan FGV di bursa saham Kuala Lumpur, syarikat tersebut membuat keuntungan yang besar, 1.2 bilion. Itu waktu santai. Bagaimana sekarang? Saya tidak yakin untuk tahun ini FGV boleh menjana keuntungan yang besar kerana pasaran saham semakin menyusut. Jadi kata Tan Sri Syaril, sebagai sebuah GIC dulu adanya penentuan itu golden share yang dipegang oleh Menteri Kewangan. Jadi menteri ada kuasa melantik pengerusi dan ketua eksekutif. Kementerian Kewangan juga ada wakil dalam lembaga pengarah. Jadi sekarang dia kata tak ketahuilah sama ada lagi konsep golden share itu. Mungkin Felda kini menguasai FGV dan bukan lagi Kementerian Kewangan. Jadi punca kuasa pun sudah berubah. Itu kenyataan daripada mantan pengurusi Felda. Dalam keadaan begini, kita sekarang bertanyalah pula, apa sebenarnya fungsi menteri di saat harga keperluan melambung? Kerana sebenarnya sekarang, saudara, amat menakutkan. Siang tadi saya makan di sebuah restoran. Saudara, restoran orang Melayu kita buat meniaga kecil-kecilan. Bukan restoran besar, saudara. Bukan tempat yang untuk makan orang kayangan. Makan marhain, saudara. Dan dia menyatakan kepada saya, nak dapatkan bekalan minyak pun, dia kata, bukan senang. Dia memerlukan minyak untuk masak. Tapi bila kedai-kedai hanya mensyaratkan hanya untuk satu pack saja, macam mana nak masak? Harga pula tu dia kata kalau satu kotak dulu dalam RM20, sekarang mencanak sampai RM50. Dia pun geling kepala. Harga barangan memang terlalu naik. Tapi macam mana nak buat? Nak diteruskan meniaga, keadaan sukar. Nak dinaikkan harga makanan, mungkin pelanggan juga menghadapi kesukaran. Nak dikurangkan harga, dia juga akan tertekan dan tidak ada keuntungan. Ini yang digambarkan sekarang ni. Jadi sekarang kalau kita merujuk pada harga yang dikeluarkan oleh Fama, boleh dikatakan harganya nampak berbeza. Nampak perbezaan besar jika dibandingkan antara satu negeri dengan satu negeri. Walaupun Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri telah mengumumkan penghapusan permit import AP. Saya melihat ia seakan-akan tidak memiliki kudis kepada pembekal besar yang telah lama berkecimpung dalam sektor perbekalan. Dia tak ada kudis pada dia orang. Cuma tak tahulah. Kadang-kadang ada benar juga kalau rakyat buat boikot lah. Tapi kalau kita memboikot barangan, nak makan apa pula? Dalam keadaan sekarang ni, kita bertanya di manakah menteri yang dilantik ke portfolio yang menjaga hak ehwal pengguna? Apakah mereka melihat suara rakyat ini perlu ditekan dengan peningkatan harga yang tidak mampu lagi ditanggung oleh rakyat? Soalan sekarang ni, adakah suara rakyat akan hanya didengari bila hadirnya musim pilihan raya? Mungkin ketika itu, orang politik barulah nak dengar suara. Kerana mereka nak raih undi. Inilah merupakan sebuah kerajaan, kelemahan sebuah kerajaan yang dibentuk menerusi kaedah campuran. Sebab itu kita merasakan apabila kaedah campuran, tidak ada keikhlasan bagi pimpinan mereka. Saling untuk melihat waktu bila untuk mereka menekan parti yang dalam satu kumpulan. Bukan kerajaan campuran yang tulus ikhlas. Ia dijana semata-mata untuk jawatan saja, saudara. Tidak lebih daripada itu. Sebab pegangan politik mereka berbeza. Dan mereka hanya bersama dalam kabinet atas nama persetujuan. Dan mahu kekal berkuasa. Perdana Menteri perlulah bertindak tegas dalam keadaan begini. Jadi mana-mana menteri yang dianggap menumpang dalam kabinet tetapi dalam masa sama merosakkan reputasi kerajaan perlu disingkirkan. Sebab itu kita merasakan yang terbaik adalah pembubaran parlimen. Tak maaf, saudara.
betul, saudara N. Abdul Bakar, orang politik banyak berlakon. Itulah kaedahnya, itulah keadaannya. Dan yang ini betul-betul wow, saudara. Ini memang saya bila tengok tadi, saya kata wow. Saya apabila berita harian online, ia melaporkan dari padang truk di Kedah, iaitu apabila saranan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tan Sri Rafidah Aziz, agar gaji menteri dipotong sebanyak 20% disanggah dan dikatakan tidak akan membantu menyelesaikan kos sara hidup rakyat. Sebaliknya, ia memerlukan alternatif yang lain. Bekas mantan menteri, dia kata eloklah menteri ini dipotong gaji. Dia disanggah oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid. Dia kata kerajaan sentiasa berusaha untuk membantu rakyat dalam menghadapi krisis peningkatan harga barang. Sekarang pun katanya pelbagai usaha dibuat oleh Perdana Menteri dan pasukan dalam kabinet, khususnya menteri-menteri yang terbabit secara langsung dengan ekonomi dan harga barangan, seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Pertanian dan Kerja Raya. Katanya mereka akan duduk bermusyarat seminggu 2 kali. Memusyarat je lah. Bagi membincangkan hal berkait berbangkit dan berjalan penyelesaian seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai tiada kenaikan tarif elektrik dan harga pasaran ayam tidak akan diapungkan. Itu sajalah yang mampu dibuat. Kalau tak diapungkan, harga ayam ni bolehkah dikawal? Kalau menteri itu gagal, sepatutnya bagi saya lah, dia kena berundur dari jawatan menteri. Sebab itu kita sarankan agar menteri-menteri kabinet yang lain dipotong gaji. Sebut saja potong gaji, siapa nak sekupang pun dia orang tak nak potong. Ini yang saya katakan, mereka memikirkan tambuluk mereka. Dia akan mempertahankan. Malah kata Mahathir Khalid, dia kata sekarang sehingga kini pun kerajaan masih memberi subsidi petrol RON 95 kepada rakyat dengan harga RM2.05 seliter. Itu yang diungkitkan. Bagi saya lah, kalau dah tak ada untuk rakyat, mestilah pemimpin memperlihatkan sikap mereka merasai keperitan rakyat. Bila dicadangkan potong gaji, menyanggah tak boleh. Sebab itu saya katakan, tidak ada menteri yang bersedia untuk gajinya dipotong di saat rakyat susah. Jangan nanti jadi macam Sri Lanka, rakyat menyerang nanti. Dah, masa itu dah tak ada guna dah. Dalam keadaan sekarang ni, kita berjimat cermat. Dan tak ada perlu lagi lah nak lantik menteri apa semua. Tak ada keperluan. Ini masih lagi berebut aku nak jadi menteri. Orang ni dari parti aku mesti jadi menteri. Ini bukannya untuk menyelesaikan masalah. Apakah orang yang dilantik itu benar-benar berkemampuan? Saya dengar tadi kenyataan-kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna. Di Sabah ke apa ke, dia pergi melawat tempat pembungkusan minyak. Habis-habis dia warning aja. Sekadar bagi warning. Yang kita hendak menteri jelaskan. Keluarkan kenyataan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna mengingatkan bahawa sekarang ini semua pegawai-pegawai dan jentera di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sedang mengawasi semua kedai-kedai di seluruh negara. Jika mereka terdapat ada berlaku kepincangan, ada berlaku sorok, mereka tetap akan didakwa. Ini yang rakyat nak dengar. Supaya mereka yang jadi katil-katil ni adalah takut juga. Ini tidak, dia kata kalau sekadar kilang yang membungkus ni tidak mengikut aturan, maka lesen mereka akan ditarik. Itu saja. Dari dululah bercakap. Tapi masih lagi tidak ada penyelesaian. Saudara Azhar, Rabu saya tak maulah menyatakan soal begini. Sebab saya tak mahu dilihat sebagai resis. Sebab memang pun kita tahu ekonomi negara kita ni siapa yang menguasainya. Tetapi dalam waktu yang sama, kita yang menguasai politik. Kita yang menguasai kerajaan. You have the power. Make sure you are really powerful. Kalau kerajaan tidak ada kuasa untuk membendung segalanya, ini yang jadi sekarang. Bila saya dengar tadi, bila Mahathir Khalid menyanggah cadangan Rafidah Aziz tu, saya kata memanglah. Tidak ada menteri pun yang sudi untuk memperlihatkan bahawa keprihatinan mereka bersama-sama dengan rakyat. Rakyat tengah susah. Jadi pada mereka, rakyat biarlah kering. Tapi aku tetap dapat. Itu hak aku sebagai menteri. Sebab itu mereka berlumba-lumba untuk menjaga diri dan kalau boleh tak nak pilihan raya.
Nak tahan lagi setahun, alis kurang-kurangnya ada pendapatan laku setahun yang tetap terjamin. Tak kurang, sekupang pun tak nak potong. Aduhai. Malahan dia kata apa ini, Datuk Mahathir Khalid, dia kata, itu selalu di parlimen lah. Kalau menteri itu gagal, selalunya pembangkang akan minta dipotong gaji menteri itu RM10 dan sebagainya. Maksud kita bukan nak potong gaji RM10, mereka kena memperlihatkan keprihatinan dengan rela hati, merasai keperitan rakyat. Selagi menteri dalam kabinet, di malam menteri, dalam parlimen tidak merasai keperitan ini, mungkin mereka relax. Ini masalahnya. Sebab itu saya kata, kita janganlah ulangi silap besar. Faktor besar kekalahan Barisan Nasional dulu adalah kerana gagal menangani isu. Saya nak bagi tahu pada pimpinan yang ada hari ini, yang dilihat seolah-olah kerajaan Barisan Nasional. Sebenarnya tak ada pun, Barisan Nasional menempik aja. Jadi saya nak ingatkan pada yang mau buat pada menteri. Faktor besar kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya yang lalu kerana gagal menangani isu. Dan hari ini perkara itu berulang lagi. Isu pemalsuan subsidi. Ini sama hebat dengan isu GST. Saya dah bagi tahu. Semalam saya dah mengatakan, dengan rakyat jangan sebut perkataan cukai. Di saat rakyat susah, jangan kamu minta duit daripada kami. Sepatutnya kami menerima wang, menerima bantuan daripada kerajaan. Ini gambarannya, saudara. Rakyat tak nampak dan tak pandang pun kenaikan sekadar RM100 tu. Bagi rakyat, mereka melihat itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan kos kenaikan barangan. Di kampung-kampung sekarang ni, saudara, saya dapat terima call, teman-teman hubungi, di desa-desa dah bising dah rakyat. Tapi menteri-menteri buat tak tahu je. Malahan buat ramalan, mengumumkan itu ini. Semua ini memberi gambaran yang memburukkan lagi kerajaan. Jadi sebenarnya saya rasa inilah strategi halus menteri-menteri yang terlibat untuk menjatuhkan UMNO. Saya rasa itu. Sebab mereka melihat yang UMNO memimpin sebagai Perdana Menteri. Dalam kerajaan sekarang ni ada 3 parti ataupun 4 parti. Dan mereka tak sealiran. Malahan sekarang ni, kesan daripada perlucutan jawatan, penarikan balik jawatan Datuk Seri Tajudin Rahman, sebenarnya untuk pengetahuan anda, dia bukan dipilih, dia dilantik oleh Presiden. Jadi kalau Presiden, macam kata Norma lah, dia melantik, dia juga boleh menamatkan pelantikan itu. Macam waktu dia menamatkan jawatan Ketua Penerangan Barisan Nasional kepada saudara Syam Jalil. Dia kata saya yang melantik. Saya juga yang boleh memberhentikan. Jadi jawatan yang dilantik ini sebenar-benarnya terpulang pada kuasa Majlis Tinggi dan kuasa Presiden. Tapi kabarnya tak tahulah, mana setakat ini belum ada lagi. Keadaannya besar kemungkinan Datuk Seri Tajudin akan memanggil satu sidang media. Mungkinlah dia akan menceritakan, menjelaskan dan sebagainya. Saya rasa beliau sekarang ni dah bergelar sebagai orang diplomat. Tuan yang terutama, eloklah dihentikan. Dan saya haraplah kaki tangan di Kementerian Luar nasihatkan beliau. Sudahlah. Sebab sekarang ni kalau dia masih lagi nak bercakap soal politik, rasa tak puas hati dan sebagainya, ini menggambarkan bukan sikap seorang ataupun budaya seorang diplomat. Diplomat ni kita panggil dia tuan yang terutama. Your Excellency. Bahasanya pun tak boleh nak sumpah seranah. Kalau dia membuat pada sidang media, mungkin dia terlepas cakap nanti, dunia melihat apakah nilai budaya calon duta kita yang akan berada di Indonesia. Jadi sebab itu kita kadang-kadang kita ngeri. Janganlah, yang sudah. Dia tak ada keperluan pun, bukan jawatan besar pun. You dah dilantik sebagai duta, teruskan kerjaya sebagai diplomat. Politik ini, biarlah orang politik di negara ini menyantuni sebab anda akan berada di Indonesia. Sebab menjadi wakil negara kita untuk mengadakan perbincangan, untuk melihat anak-anak kita yang belajar di pelbagai universiti di Indonesia, warga kita yang bekerja di sana, warga kita yang berada di Indonesia, itu perlu disantuni secara dengan bahasa yang penuh diplomasi. Tapi kalau dah buat sidang media nanti, saya rasa lainlah jadinya. Saya haraplah Menteri Luar ataupun kaki tangan di Kementerian Luar nasihatlah. Sebab hari ini Datuk Seri Tajudin Rahman ialah sebahagian daripada anggota Kementerian Luar. Sebagai duta, dia tak boleh lagi. Memanglah orang dah kena marah, panggil sidang media.
Mulalah tak siap ala pula, nanti mencarut pula. Lagilah teruk. Jangan. Budaya para diplomat adalah budaya yang halus budi pekertinya. Saya pada saya Tajuddin, saya ingin menasihatkan sebagai sahabat. Saya katakan, teruskanlah karier anda sebagai seorang diplomat yang menggunakan bahasa-bahasa yang terbaik. Sebab anda dihormati sebagai tuan yang terutama. Your Excellency. Sudah. Tapi masalah sekarang ni ada pula batu api. Ini saudara tengoklah. Apabila Tan Sri Anwar Musa pula, dia kata, menerusi apa yang sebagai dilaporkan oleh Malaysian Gazette. Anwar Musa dia kata, terdapat beberapa lagi nama yang sudah dicap sebagai musuh politik bakal dipecat oleh UMNO. Apa benda ni? Pemecatan itu berlaku bagi mereka yang dilantik. Kalau seorang ahli majlis tinggi, dia dipilih oleh rakyat, melainkan mereka melanggar disiplin parti. Saya hairanlah sebab dulu kan saya nak kalau dia kata begitu, saya nak mengimbau kembali. Waktu Tan Sri Anwar Musa jadi Susah Agung UMNO dulu. Bagaimana pemecatan Datuk Lokman Adam? Datuk Lokman Adam dia menang jawatan sebagai ahli majlis tinggi. Dia bukan jawatan yang dilantik. Dia dipilih oleh ahli-ahli UMNO. Mungkin kerana keterlanjuran ya, ucapan dia, keterlanjuran yang dilihat, melanggar disiplin, maka tindakan diambil. Waktu itu Tan Sri Anwar adalah sebagai Susah Agung UMNO. Jangan lupa. Kadang-kadang dia lupa. Orang tak lupa. Jadi sebab saya rasa hairan, kenapalah dia bangkit-bangkitkan. Bahawa ada lagi. Sebab dia merasakan, sebab dia dah dipecat. Sebenarnya dia bukan dipecat. Jawatan itu tidak lagi diteruskan. Jawatan dia sebagai Susah Agung adalah pelantikan. Dia kalah bertanding timbalan presiden. Itu saya kata kadang-kadang kena sedar diri lah. Kita dah kalah ni bila presiden lantik sebagai Susah Agung. Jawatan begitu besar. Sepatutnya kekallah mempertahankan presiden. Mempertahankan parti. Jadi bukan melakukan tindakan yang untuk mementingkan diri kita. Mewawarkan diri kita. Kita lah yang hebat dan sebagainya. Ini menggusarkan di kalangan warga majlis tinggi. Jadi tak payahlah buat kenyataan yang bukan-bukan. Bila dia dah bukan dipecat, ditiadakan. Jawatan itu diberi pada orang lain. Itu hak dan kuasa presiden. Jangan pula ada dendam. Jangan ada dendam di hati. Mula sekarang ni, lepas Tajuddin akan ada pemecatan. Memang ada pelantikan beberapa orang lagi. Saya lihat ada juga kalangan ahli majlis tinggi yang dilantik oleh presiden. Tapi mereka menyerang juga. Tapi presiden berlapang dada. Masih lagi ada maafnya. Tapi bab Tajuddin Rahman ni, saya tak suka mendengar, nak menjelaskan kenapa dan sebagainya. Sebab beliau adalah calon jadi diplomat. Calon tuan yang utama. Duta Malaysia ke Indonesia. Cukuplah hanya sekadar ditarik balik jawatan sebagai ahli majlis tinggi. Dan diberi pada orang lain. Dan terus. Jadi tak payahlah nak kecoh-kecoh ke UMNO ni. Ini keadaannya. Sebab sebenarnya saya bersetuju dengan saudara jangan lupalah. Kalau kita jangan lupa apa yang telah kita lakukan masa silam. Orang tak lupa. Saya tak lupa bagaimana Sultan Kelantan pun orang lain nak ditabalkan. Ini cakap betul serang lah saya kata. Jadi tak payahlah Tan Sri Anwar nak membangkit-bangkitkan. Rasa hebat bila musim pemilihan bertanding. Tak ada siapa menghalang. Dulu dia bertanding jawatan timbalan presiden lawan Tok Mak Hassan. Ahli tak pilih dia pun. Tapi presiden ambil dia. Jadi sebagai Susah Agung. Kemudian tak rasa tidak dilihat tidak membantu. Maka jawatan itu digugurkan, bukan dipecat. Dia masih lagi ahli UMNO, dia masih lagi ketua UMNO bahagian di Ketereh. Laksanakanlah tugas dengan baik. Saya nasihat begitulah sebagai seorang sahabat. Saya pun bukan orang lain, saya bukan kenal hari ini Tan Sri Anwar. Kita berkawan lama. Janganlah kita kecohkan parti ini. Yang sudah tu sudahlah. Sebab saya melihat sukarnya Datuk Seri Zahid Hamidi mengemudi Batera UMNO yang dah kalah. Kena ingat, UMNO ni parti yang dah kalah. Sedar diri, saudara. Jangan tak sedar diri. Memang harapan itu ada. Kesan daripada pilihan raya kecil. Yang semuanya, yang UMNO bertanding menang. Kesan daripada pilihan raya di Negeri Melaka. Memang. Ada rakyat sudah nak menyokong balik pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga di Johor. Tapi ini bukan jaminan yang tuntas. Ini bukan jaminan yang pasti UMNO akan menang. Kalau anda mengecohkan lagi suasana, rakyat akan fed up. Sebab itu, saya ingat 2 malam lepas saya dah katakan.
kalau kita berantakan sama kita, dasar-dasar yang di mana Perdana Menteri datang daripada UMNO lakukan dan rakyat tidak senang benda itu, yang seronoknya adalah Parti Keadilan. Hari ini pun Parti Keadilan sudah pun menggerakkan seluruh tenaganya dan mereka sudah mula turun berkempen